Dorothy Jane Scott adalah seorang wanita yang berumur 32 tahun. Dia adalah seorang ibu tunggal kepada seorang anak lelaki yang berumur 4 tahun. Dia tinggal bersama makciknya di Stanton, California. Dia ni bekerja bagai nak mati kot untuk menampung kehidupan. Dia sangat-sangat berharap yang dapat mengumpul cukup duit untuk mendapatkan rumah dia sendiri. Dia terpaksa buat dua kerja guys. Satu menjadi setiausaha di kedai menjual barang-barang hippies, dan satu lagi adalah kedai yang menjual barangan-barangan yang berasaskan kanabis. Ini zaman-zaman hippies tau. So setakat high dengan tu memang dah biasa sangat lah. Kalau Dorothy ni tak bekerja, dia akan berlepak di rumah dengan anaknya. Dia ni bukan jenis yang suka bersosial tau. Kalau rakan sebayanya ajak pergi ke kelab malam ataupun konsert, dia lebih gemar menghabiskan masanya di rumah. Menurut rakan sekerjanya, Dorothy adalah seorang yang terlampau boring. Memang susah nak diajak ke mana-mana pun. Akan tetapi, semuanya berubah pada satu hari. Dorothy menerima satu panggilan telefon di tempat kerjanya. Selepas dari panggilan telefon ni, hidup Dorothy yang aman terus berubah menjadi huru-hara. Kehidupannya yang tenang telah diganggu oleh lelaki misteri ini. Abang Boy sangat jaranglah nak cover kes-kes yang belum diselesaikan. Tetapi, elemen dalam kes ni sangat-sangat menarik sebenarnya. Memang kenalah dengan kes yang viral baru-baru ni. Kes stalker. Kalau korang nak tahu macam mana pengakhiran kes ni, stay tune, kita roll the intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sejak daripada awal tahun 1980, hari-hari Mamat ni akan call Dorothy. Mula-mula tu Mamat tu akan memuji kecantikan Dorothy. Sweet-sweet je mula-mula tu. Tetapi lama-kelamaan panggilan tu menjadi lebih seram guys. Ada sekali tu dia mengatakan hasratnya untuk memiliki dan membahagiakan Dorothy dan anaknya. Ada juga dia call hanya semata-mata untuk maki dan marah kepada Dorothy tak tentu pasal. Dia even ugut Dorothy untuk menamatkan nyawa Dorothy dan anaknya. Dorothy seperti pernah dengar suara tu, tetapi tak tahu siapa. Jenuh dia fikir. Mungkinlah salah seorang daripada customer yang datang dekat kedai tempat dia bekerja. Mungkin juga salah seorang daripada kawan-kawan familynya. Jenuh dia fikir, tapi dia tak tahu siapa yang dok kacau dia ni. Dorothy tak adalah ambil kisah sangat pada mulanya sebab menganggap benda ni macam prank. Tetapi Mamat tu tak menyerah kalah guys. Dia siap tahu dekat mana si Dorothy ni tinggal. Tahu jadual Dorothy menghantar anaknya ke rumah mak dan ayahnya. Tahu pukul berapa Dorothy sampai ke rumah selepas habis kerja. Dia even tahu Dorothy pakai baju warna apa pada hari tu, dan dengan siapa Dorothy bersembang. Bapak seram siap. Mamat ni call bukan dekat tempat kerja je tau. Dia siap call dekat rumah makcik Dorothy ni. Kalau Dorothy balik ke rumah ibunya pula, dia akan call pula rumah ibunya hanya semata-mata untuk bercakap dengan Dorothy. Punyalah usaha tu. Gila menakutkan weh. Menurut ibu Dorothy, ada sekali tu Mamat ni menyuruh Dorothy keluar dan tengok di keretanya. Bila Dorothy pergi cek, terdapat sekuntum bunga ros yang telah dikeringkan di cermin kereta. Mamat tu pernah mengatakan yang dia akan mencolek Dorothy, dan dia akan memotong Dorothy ni sehingga kan tak ada siapa akan jumpa mayat Dorothy. Oi, gila psycho Mat. Mesti korang fikir yang Dorothy ni melayan kan? Memang tak guys. Setiap kali Dorothy mendengar panggilan telefon tu, dia risau. Dia jadi fobia Mat. Dorothy ni bukan jenis menggatal tau, yang selalu keluar clubbing ke, selalu keluar malam ke. Tak guys. Dia ni jenis selalu pergi church, dan tak seksi pun. Dia ni bukan attention seeker lah, senang cerita. Ini adalah zaman hippies. Zaman di mana perempuan dengan selambanya menumpang kereta strangers memang mudah nak kena kidnap. Tetapi si Dorothy ni bukan jenis macam tu. So benda yang terjadi ni memang kacau lah jiwa ibu tunggal ni. Dia merasakan tak selamat di mana dia berada. Dekat rumah pun laki ni tahu, dekat pejabat pun dia ni tahu.
tak tahu dia nak pergi mana sebenarnya. Menurut salah seorang daripada teman sekerja Dorothy, dia pernah terlintas untuk membeli sepucuk pistol, akan tetapi membatalkan niatnya sebab memikirkan tak selamat untuk anaknya. So penyudahnya, Dorothy telah mendaftar diri memasuki kelas bela diri karate. Bila Mamat ni tahu yang Dorothy ni cuba untuk mempertahankan diri, Mamat misteri ni siap bahan kot. Dia cakap tak ada siapa yang boleh selamatkan kau sekiranya aku cuba untuk bertindak. Kesemua gangguan ni sampai ke puncak pada malam 28 Mei 1980. Pada pukul 8.30 malam tu, Dorothy telah menghantar anaknya ke rumah orang tuanya dan mengatakan dia perlu ke tempat kerja sebab pada malam tu dia perlu menghadiri meeting pada pukul 9 malam. Ada kemungkinan yang dia akan lambat mengambil anaknya kembali. Dorothy dilaporkan hadir di meeting tu. Akan tetapi di pertengahan meeting tu, salah seorang daripada staf kedai yang bernama Conrad Bostrom seperti tak sihat, batuk-batuk, muntah dan ada kesan merah yang membengkak di lengannya. Tanpa membuang masa, Dorothy menawarkan diri untuk membawa rakan sekerjanya ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. So yang pergi adalah Dorothy, Conrad dan seorang lagi staf perempuan yang nama Pamela Head. Zaman ni adalah zaman yang belum ada mobile phone tau. So Dorothy terpaksa pergi balik ke rumah ibunya untuk bagi tahu yang dia perlu membawa rakan sekerjanya ke hospital dan dia tak pasti balik pukul berapa. Dia sempat menukar skarfnya dengan skarf yang berwarna merah. Setelah memeluk anaknya, dia pun meneruskan perjalanan ke UC Irvine Medical Center. Conrad sebenarnya telah digigit oleh labah-labah Black Widow dan kesan gigitan tu telah dijangkiti kuman. Pada lebih kurang pukul 11 malam, Conrad telah habis dirawat. Conrad dan Pamela pergi ke kaunter farmasi untuk mengambil ubat dan Dorothy ni berjalan keluar untuk mengambil kereta. Dia sebenarnya tak nak Conrad ni berjalan jauh ke kereta. Yelah, tengah sakit kan. So dia decide untuk mengambil kereta tu dan menunggu Conrad dan Pam di lobi hospital tu. Itu adalah kali terakhir Dorothy dilihat hidup. Bila Pam dan Conrad menunggu Dorothy di lobi hospital, Dorothy tak muncul-muncul pula tu. Setelah lebih kurang 15 minit menunggu, mereka mengambil keputusan untuk berjalan ke tempat kereta tu diparking. Masa dalam perjalanan tu, mereka perasan yang Dorothy sedang memecut ke arah mereka. Lampu yang dipasang high beam pula tu. So diorang tak pasti sama ada Dorothy atau orang lain yang memandu ketika itu. So mereka pun berhentilah. Ingatkan si Dorothy ni akan berhenti di tempat mereka menunggu tu. Akan tetapi lain pula yang terjadi guys. Kereta Dorothy terus memecut melepasi diorang. Tak berhenti langsung. Kereta Dorothy terus ke jalan besar dan belah macam tu je. Terpinga-pinga member. Kau dah kenapa kan? Asal laju sangat si Dorothy ni memecut. Selalunya lah kan, kalau Abang Boy tengah drive, bila nampak orang bawa kereta kelang kabut macam tu, Abang Boy selalu fikir, mungkinlah taik dia dah nak sampai ke hujung-hujung dah tu. So anyway, dalam kes Dorothy ni, rakan sekerja je rasa mungkinlah ada emergency dekat rumah. Mungkin itu yang membuatkan Dorothy kelang kabut nak balik. So diorang pun berjalanlah patah balik ke lobi hospital sambil berharapan yang Dorothy akan pick up diorang ni selepas habis selesai. Sejam, 2 jam, Dorothy masih tak muncul-muncul guys. Conrad dan Pam mendapatkan polis yang bertugas di hospital tu dan bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. Menurut polis tu, tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan disebabkan Dorothy dah dewasa dan ada kemungkinan tak ada apa-apa yang buruk pun berlaku. Penyudahnya, selepas 3 jam tak muncul-muncul, Conrad dan Pam menghubungi rumah mak Dorothy ni. Yalah, sebab risaulah takut apa-apa terjadi kepada Dorothy. Menurut ibunya, Dorothy masih tak balik rumah. Sudah. Masing-masing tak tahu kat mana sebenarnya Dorothy. Mereka ambil keputusan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak berkuasa. Pada pukul 4.30 pagi, kereta Dorothy ditemui terbakar di belakang sebuah kedai di Santa Ana, lebih kurang 16 km daripada hospital tu. Tetapi Dorothy masih tak ditemui. Polis membuat spekulasi yang ada orang menculik Dorothy dan membakar kereta tu untuk menghapuskan bahan bukti. Keluarga Dorothy melalui masa yang sukar pada masa ni sebab diorang tak tahu sama ada si Dorothy ni hidup atau mati. Seksa mat. Hari-hari risau. Nak tidur pun tak boleh. Sentiasa duduk berdekatan dengan telefon, menunggu berita daripada polis. Sesungguhnya penantian sangat-sangat menyeksakan. Dah lah risau. Benda ni tak membantu pun bila si stalker ni start call ibu Dorothy pula. Call yang pertama dibuat adalah selepas seminggu kehilangan Dorothy. Mak Dorothy berseorangan pada ketika itu. Lelaki stalker ni call hanya untuk mengatakan Dorothy ada bersamanya. Lepas tu letak telefon.
Apa punya perangai lah siap. Penyiasatan polis pun tak membuahkan apa-apa hasil. Setiap panggilan telefon hanya beberapa minit je. Tak sempat untuk polis mengesan daripada mana panggilan tu dibuat. Bukti-bukti fizikal pada kereta tu pun dah habis terbakar. Bekas suami dan kesemua teman-teman Dorothy telah dipanggil untuk sesi soal siasat. Tak ada satu pun yang dapat mengaitkan mereka dengan kes kehilangan Dorothy. Pada masa ni, polis dah tak boleh buat apa-apa pun. Menurut bapa kepada Dorothy tak ada masa untuk bersosial. Dia tak mempunyai teman lelaki dan pada masa yang terluang, dia akan menghabiskan masanya di rumah bersama anaknya. 2 kerja mat setiap hari. Korang ingat ada live ke? Memang tak ada lah cerita dia. Polis menasihatkan keluarga Dorothy untuk tidak menghubungi pihak media kerana risau akan mengganggu siasatan mereka. Tetapi selepas beberapa minggu tanpa ada apa-apa bukti atau jalan penyelesaian, ibu bapa Dorothy telah menghubungi satu syarikat surat khabar Orange County Register dengan harapan bila cerita ni tersebar, ramai yang akan membantu mereka menyelesaikan kes ni. Sejurus selepas artikel mengenai kehilangan Dorothy ni diterbitkan, satu panggilan telah diterima oleh editor newspaper tu pada 12 Jun 1980. Lelaki misteri tu mengatakan yang dia telah membunuh Dorothy disebabkan Dorothy telah curang dengan lelaki lain. Dorothy adalah cinta hatinya. Mula-mula tu dorang ingatkan panggilan ni hanya panggilan prank je. Tetapi lelaki misteri tu bagi tahu apa yang dipakai Dorothy semasa dia diculik. Dia juga bagi tahu yang Dorothy memakai scarf yang berwarna merah dan juga rakan sekerja Dorothy yang bernama Conrad telah digigit labah-labah Black Widow pada malam tu. Ini adalah maklumat yang disembunyikan daripada orang ramai. Yang tahu pasal scarf merah tu hanya mak Dorothy, rakan sekerjanya dan juga polis. So benda ni agak mustahil lah untuk orang lain boleh tahu kecuali pembunuh Dorothy. Selama bertahun-tahun, panggilan daripada stalker ni masih mengganggu keluarga Dorothy, especially ibunya. Dia punya stalk tu sampai dia tahu kot jadual ibu bapa Dorothy. Benda ni dah jadi macam habit tau. Dia akan call pada setiap petang Rabu. Benda yang dia buat ni bukan sebulan 2 tau. Dia buat setiap hari Rabu selama 4 tahun berturut-turut tanpa gagal. Keluarga Dorothy dah cuba macam-macam dah. Diorang try tukar nombor telefon, tetap sama. Dia akan jumpa juga nombor baru yang digunakan oleh keluarga Dorothy. Sampai macam tu sekali guys. Dia punya obses tu memang next level siut. Setiap call yang dibuat ni tak sampai seminit pun, dia akan bagi tahu ibunya si Dorothy ni yang dia telah membunuh Dorothy dan Dorothy ada bersamanya ataupun Dorothy sedang minum teh bersamanya. Lepas tu letak. Kali terakhir gangguan ni adalah pada April 1984 apabila ayah kepada Dorothy yang mengangkat panggilan telefon untuk kali pertama. Masa ayah Dorothy jawab panggilan tu, lelaki gila tu tak cakap apa-apa. Dia terus letak. Itu last. Lepas tu dia tak call dah. Ada spekulasi mengatakannya lelaki psycho ni adalah salah seorang daripada kawan ayahnya. Bila panggilan tu dijawab oleh ayah Dorothy, ada kemungkinannya ayahnya akan dapat mengecam suara lelaki misteri tu. So dia tak bercakap dan terus letak je telefon. Lepas daripada tu, tak ada dah panggilan misteri yang mengganggu ibu Dorothy. 4 bulan selepas panggilan terakhir tu, keluarga Dorothy menerima satu panggilan yang menjedihkan daripada polis. Satu rangka mayat seorang wanita telah dijumpai dan ada kemungkinan rangka tu adalah milik Dorothy. Pada 6 Ogos 1984, lebih kurang pukul 7 pagi macam itulah, seorang pekerja pembinaan jalan telah menemui rangka seorang wanita ditanam bersebelahan dengan rangka seekor anjing. Tempat penemuan mayat ni adalah lebih kurang 10 meter daripada jalan besar Santa Ana Canyon Road. Separuh daripada rangka wanita tu telah hangus dibakar. Mula-mula polis membuat spekulasi yang mungkin mayat ni adalah seorang hiker bersama anjingnya. Keadaan rangka seperti terbakar tu mungkin disebabkan kebakaran hutan di area yang sama, terjadi lebih kurang pada tahun 1982. Pihak coroner membuat kesimpulan yang mayat tu telah berada di situ sebelum terjadinya kebakaran hutan. Rekod gigi telah digunakan untuk mengenal pasti mayat. Dan pada 14 Ogos, mayat telah dikenal pasti sebagai mayat Dorothy. Semasa rangka dijumpai, terdapat cincin dan jam tangan yang dikenal pasti adalah milik mangsa. Jam yang dijumpai itu telah rosak dan berhenti pada pukul 12.30 pagi pada 29 Mei. Lebih kurang sejam selepas Dorothy dikatakan hilang daripada hospital UC Irvine Medical Center. Ujian berdasar tak dapat mengetahui sebab kematian Dorothy. Semua ni disebabkan tak ada bahan-bahan bukti. Yelah, dah jadi tulang, macam mana nak tahu kan?
2 hari selepas penemuan rangka Dorothy ni, satu lagi panggilan telah dibuat ke rumah ibu bapa Dorothy. Lelaki misteri bodoh tu, dia tanya, Dorothy ada tak? Kemudian letak telefon. Hei, bangang siap. Terus terang Abang Boy geram gila kot pasal kes ni. Dah lah dia stok Minah tu, buat Minah tu huru-hara kot. Lepas tu kau dah kidnap, kau bunuh pula tu. Tak cukup dengan tu, family Minah tu pun kau ganggu juga. 4 tahun weh, 4 tahun dia orang diganggu. Hei, apa punya perangai lah. Sampai sekarang kes tu masih tak dapat diselesaikan. Ada kemungkinan kita takkan dapat tahu pun siapa yang membunuh Dorothy dan apa sebenarnya motif dia mengganggu. Ini zaman-zaman hippies tau, zaman liberal di mana perempuan ni senang-senang je kau ayat dan bawa balik ke rumah. Ibu tunggal kepada anak kecil ni jugalah yang kau dah target. Apa ke perangai? Serius tu, geram kot. Mesti korang tanya, kenapa tak report polis awal-awal? Pada zaman tu, kes-kes stalking ni jarang sangat berlaku dan undang-undang yang diperuntukkan pada masa ni belum ada untuk melindungi mangsa harassment ni. Kalau tak ada apa-apa yang terjadi, polis sebenarnya tak ada kuasa untuk buat apa-apa pun. Mesti korang fikir benda-benda macam ni jarang berlaku kat Malaysia kan? Korang tahu tak, pada tahun 2020 satu kajian telah dibuat dan result kajian itu adalah 36% daripada rakyat Malaysia pernah berhadapan dengan isu mengendap ataupun stalking ni. 36% mat. So cuba korang fikir, kalau jumlah penduduk Malaysia sekarang ni adalah 33 juta, kalau 36% bermakna 11.8 juta rakyat Malaysia pernah atau sedang alami masalah stalking ni. Gila weh. Macam-macam kes. Ada kes cerai tapi salah satu pihak tak boleh move on, so dia akan stalk bekas isteri atau bekas suami je. Ada juga kes sebab cinta dia ditolak. Macam-macam guys. Macam kes viral baru-baru ni, Mamat tu stalk selama 8 tahun weh. Bukan stalk biasa-biasa tau. Mamat stalker ni siap ikut Minah ni pergi ke UK. Dia punya impact tu sampai mangsa dalam kes ni depres dan takut untuk ada apa-apa hubungan dengan siapa-siapa pun, sampai nak bunuh diri guys. Dan yang paling Abang Boy tak boleh brain adalah, instead of Mamat tu dikecam dan diambil tindakan, ada manusia tongong kecam mangsa pula. Dia cakap yang mangsa ni pula yang melayan dan berpakaian seksi. Apa ke gila mat? Aduh, tang mana yang duduk melayan pun Abang Boy tak tahulah. Mujurlah pada Mac tahun ni, satu rang undang-undang telah dibentuk untuk menghukum stalker ni. Satu pindaan telah dibuat di bawah kanun keseksaan di bawah Akta 574. Sekiranya didapati bersalah, pelaku bakal berdepan dengan hukuman penjara 3 tahun atau didenda, ataupun kedua-duanya sekali. So ini nasihat Abang Boy kepada mangsa-mangsa yang menghadapi masalah stalker ni. Satu je korang boleh buat, korang simpan segala bukti, screenshot conversation, rakaman telefon, gambar atau apa saja yang korang boleh gunakan sebagai bukti. Jangan takut, dah ada peruntukan spesifik untuk kesalahan stalking ni sebenarnya. Bagi siapa yang tak tahu, peruntukan baru ni dipanggil Section 507A di bawah kanun keseksaan. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.